النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang Allah SWT kasih sekalian dengan limpah kasihan belas kasih saya daripada Allah Ta'ala terhadap diri kita di malam ni. Kita masih lagi dipilih oleh Allah SWT untuk dapat duduk dalam majlis ilmiah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita perolehi di malam ni dapat membawa di dalam kehidupan kita seharian dan juga ganjaran pahala kelebihan yang Allah SWT janjikan yang akan kita dapat di alam akhirat, membawa kepada ketinggian kita di alam akhirat. Menyambung dalam kita membahaskan kisah para anbiya ataupun para nabi-nabi yang terlepas, iaitu minggu lepas kita membahaskan tentang Nabi Lut alaihissalam, di mana di malam ni pula kita menyambung lagi kepada nabi yang seterusnya. Tetapi Abu Tahib pun daripada keturunan daripada Nabi Lut alaihissalam. Kerana selepas Nabi Lut, keturunan daripada Nabi Lut iaitu Nabi Shu'aib. Tetapi kita kembali semula kepada anak-anak Nabi Yaqub, kerana di situ kita dapat membahaskan dengan panjang lebar sedikit, kerana cerita ataupun riwayat Nabi Shu'aib ni tak ada panjang lebar yang Allah SWT sematkan dalam Al-Quran, dan cerita dia tak ada orang panggil pisik mana. Jadi kisah dia tak ada seperti kisah-kisah yang terdahulu, iaitu kisah Nabi Ibrahim berlawan dengan Namrud, Nabi Yusuf dengan kelaparan ataupun kemarau. Jadi kisah-kisah yang orang panggil kita dapat mendalami dengan teliti sedikit. Jadi kita hubung daripada keturunan Nabi Yaqub, yang mana kita tahu anak Nabi Yaqub ni ada 12 orang. Salah seorangnya iaitu Nabi Yusuf alaihissalam telah diterima oleh Allah SWT menjadi rasul. Tetapi ada anak dia yang sebelah pada Lia. Jadi isteri Nabi Yusuf, isteri Nabi Yaqub, kita bahas kata dia ada 4 orang. 2 orang ni adik-beradik, Lia dan juga Rohil. Lia dan Rohil. Rohil ni lah lahirnya Yusuf dan Bunyamin. 2 orang. Rohil ni dia ada Khodai dia dimerdekakan dan kahwin dengan Nabi Yaqub. Anak dia 2 orang juga. Lia dia kahwin dengan Nabi Yaqub pada mula sekali. Rohil adalah isteri yang kedua. Walhal dia Yaqub ni nakkan Rohil, tetapi disyaratkan oleh Nabi Ishaq kerana tidak ada dalam keturunan dia, dalam keturunan masyarakat dia, iaitu nak kahwin dengan adik dulu tak boleh, kena kahwin dengan kakak dulu. Tapi dengan syariat ketika tu dibolehkan kahwin adik-beradik sekaligus. Adapun kita umat Nabi SAW disyariatkan dalam mazhab kita Syafi'i, dan juga mazhab-mazhab yang lain, iaitu tak boleh kita nikah sekali adik-beradik 2 orang sekaligus kita pungut. 2 orang, 3 orang, 4 orang nak pungut kali, tak boleh. Bila kata gitu, Lia ni dia ada Khodai juga. Khodai Lia ni dimerdekakan, dia kahwinkan dengan Yaqub. Dan ada boleh anak 2 orang. Tapi Lia ni dia boleh dengan Yaqub 9 orang anak.
Salah seorang daripada tu iaitu anak dia yang mana nama yang diletak Yahuza. Daripada keturunan Yahuza ni lah, keturunan yang lebih kurang dalam 8-9 keturunan selepas daripada tu barulah datangnya Daud alaihissalam. Jadi nak kisahnya cerita tentang Nabi Daud alaihissalam ni, kita kena patah kelik di atas daripada kisah Nabi Daud ni, iaitu bila mana kita faham keturunan daripada Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah asal daripada perpecahan mari daripada Yakub. Yakub ni lah asalnya kepada keturunan Israel. Bila kata Israel, maka Yusuf ni adalah keturunan daripada Yakub juga, iaitu keturunan Israel. Maka bila mana Yusuf telah memerintah di Mesir, dan adik-adik dia, kakak dia dipanggil oleh Nabi Yusuf alaihissalam supaya menetap di Mesir. Tapi dalam masa 18 ataupun 17 tahun Nabi Yakub mati. Tapi Nabi Yakub berwasiat supaya apabila dia mati, maka jasad dia kena kelikkan semula kepada Palestin, tanah di Palestin. Di mana di situ dia kuburkan bersama dengan isteri dia iaitu Sarah di situ. Kemudian Yakub ni tadi dia berwasiat juga kepada anak-anak dia supaya menetap di sini, iaitu di Mesir. Dalam masa 18 tahun matinya Nabi Yakub, maka bermulalah pemerintahan dalam kerajaan bermula. Selepas daripada Raja Royan bin Walid mati, maka di situ telah lantik, orang panggil pemerintahan di situ berlaku di atas keturunan Nabi Yakub iaitu Yusuf alaihissalam. Apabila Yusuf alaihissalam memerintah, maka dia telah bagi keturunan adik-beradik dia memerintah dalam pemerintahan itu. Lepas daripada tu jadi susunan hakim. Lepas daripada susunan hakim, barulah susunan raja yang dipanggil sebagai Raja Fir'aun. Itu keturunan kisah cerita tentang Nabi Musa, Nabi Harun di belakang tu. Jadi bila mana kata Nabi Musa dan Nabi Harun ni, dia mari juga daripada keturunan Nabi Yakub, iaitu daripada Lia tadi. Daripada Lia, bukan daripada Yahuza, tapi pada Lowi adik-beradik ni tadi, ada beranak tadi kita ingat semula ceritanya. Kalau tak ingat, kena kelih semula dalam laisut Abu lepas-lepas dah. Jadi Lowi ni tadi dia dalam keturunan dia akan lahirkan Imran. Daripada Imran lah lahirnya Musa dan Harun. Situ kita cerita, nanti kita cerita lebih belakang. Tapi Yahuza ni tadi, daripada Yahuza. Kenapa Abu nak cerita tentang Yahuza? Pasal kisah tentang Yusuf dulu, yang kita nampaknya, iaitu abai dia ni lah abang dia sebagai penyelamat bagi Yusuf. Waktu adik-adik yang lain, kerana Yahuza ni tadi iaitu abai yang tua. Bila kata abai yang tua, maka dia telah bagi pendapat dan dia buat keputusan, jangan masukkan Yusuf, jangan bunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam telaga. Kemudian apabila cerita panjang lagi sampai kepada akhir, iaitu dialah yang bawa baju Nabi Yusuf, adik dia tadi kelik kepada Nabi Ishak dan Nabi Yakub, kemudian lumurkan kepada muka sehingga Nabi Yakub boleh celik mata semula. Jadi ada kebaikan yang mana Yahuza ni tadi telah lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil daripada keturunan Yahuza ni lah lapis panjang 12 ataupun 13 keturunan, barulah lahirnya Nabi Daud alaihissalam. Tapi nak cerita atas daripada tu, iaitu dalam pemerintahan ketika Nabi Daud ni tadi, sebelum daripada Nabi Daud, iaitu Samuel. Dari keturunan Bani Israel juga telah lahir, dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi Samuel orang panggil. Jadi Nabi Samuel ni tadi, dialah yang mengajak manusia juga, tak banyak. Setengah kata dia ni adalah Nabi, setengah kata Rasul Samuel ni tadi. Tapi dia tak masuklah dalam Al-Quran ni, nama dia tidak ada yang disebutkan dalam Al-Quran Nabi Samuel ni tadi. Dalam 25
yang wajib kita ketahui tu. Jadi dalam Samuel ni tadi, bila dia ketika dia jadi nabi ni tadi, maka ketika tu bersama dengan dia keturunan daripada Bunyamin. Kena ingat Yusuf dia ada adik bongsu. Keturunan Nabi Yaqub ni adik bongsu dia tu yang ke-12 iaitu Bunyamin. Daripada keturunan Bunyamin, keturunan yang kedua ataupun yang ketiga, maka lahirlah Jalut. Jalut. Bila kata Jalut ni tadi, Jalut telah dia ni keturunan Jalut ni jadi keturunan Israel juga. Tapi kerana dia ni kata dia ni keturunan yang orang panggil apa? Dialah mari daripada Yusuf. Mari daripada Rohel tadi, jadi kekasih kepada Nabi Yaqub. Maka dia ni rasa dialah yang boleh dapat memerintah. Maka dia ni telah memerintah di satu kawasan di mana dia telah bina satu empire. Maka dia telah lantik tentera-tentera yang ramai dan sebagainya. Maka dia nak mulalah nak perhabis, nak peracur bakar ni tadi, bakar Israel. Bila nak peracur bakar Israel, maka dia nak serai kepada kawasan-kawasan dalam orang panggil duduknya orang-orang Israel. Bila kata gitu, Samuel ni tadi dia dapat mandat bahawa kata kena ada orang yang boleh lawan dengan Jalut. Kalau tak ada orang lawan dengan Jalut, maka habis dah, bakar Israel ni akan habis. Daripada dulu dah lagi orang mana kata Israel ni dia bangkit, lepas tu jatuh, bangkit, jatuh. Jadi orang jadi nak jatuhkan dia, nak naik tinggi dia kepada keturunan Israel ni tadi, nak tinggilah si Jalut ni tadi. Bila Jalut nak tinggi, Samuel ni tadi dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu tanduk, maka dalam tanduk tu dia bor minyak letak di pintu rumah dia. Alamat yang dia dapatnya, apabila siapa saja yang lalu, maka minyak dalam tu bergelegak, maka orang inilah yang akan jadi meta, jadi orang panggil kepala tentera yang akan boleh lawan Jalut ni tadi. Maka si Samuel ni sentiasa melihatlah bekas tu tadi. Bila orang mari ziarah dia tu, dia tengok bekas tu tak gelegak. Orang-orang debel, orang pangkat besar, orang yang mulia dalam masyarakat pun dia tengok tak ada gelegak. Orang yang bertubuh besar-besar, yang hebat-hebat pun dia tengok tak ada gelegak li minyak tu. Lepas tu Daud ni tadi dia adalah pengembala kambing. Nabi SAW bersabda setiap nabi adalah pengembala kambing. Disabak satu sunnah juga sampai kepada Nabi SAW sendiri pelihara kambing. Orang panggil kita pelihara kambing tu dapat pahala sunat dengan kita tak khabar. Banyak mana selama kita pelihara tu seekor pun tak apa dah. Ikat di tepi rumah kita pelihara kambing. Jagalah makan minum dia tu, menikah kahwin dia tu. Tak kena menikah, dia kahwin saja. Jadi mana kata dapat pahala kita turut Nabi kita. Adapun amalan lain kita nak buat tu mungkin kita ada payah sikit. Ni pun kita pelihara boleh dapat habuai pula, dapat anak dia sendiri pun kita boleh sembelih buat korban dekat ni Jadi bila mana kata semua nabi memelihara kambing, binatang-binatang lah. Bila kata gitu, dia ni orang panggil hina lah. Naik bukit, buat turun kambing, buat naik kambing atas bukit, buat cari makan dan sebagainya. Tetapi satu ketika Daud ni tadi dia kehilangan kambingnya. Bila kehilangan kambing, supaya Nabi Musa lah. Nabi Musa dia ni dapat menjadi rasul apabila dia mencari kambing dia yang hilang. Kambing dia hilang, dia turut temu sampai dia temu letih. Dia gelak dah. Kambing hak banyak dia duk bawah bukit tu, tapi kambing ni dia telah naik atas bukit, dia musing atas bukit semua, anak kambing. Bila dapat ni waktu ketika Nabi Musa di Mesir sana, dia tapar orang Kipti, tapar mati. Lepas tu dia rakit tangan dah nak tapar kambing ni, nak tapar, gerai lah. Tapi dia lembutkan hati dia belai kambing tu. Jadi akhir sekali dalam kehidupan dia, dalam cerita Nabi Musa ni, orang tanya kenapa Nabi Musa mu ni dipilih oleh Allah Ta'ala jadi rasul, mu ni bekeng, pongoh bekeng.
Janggut dia tak lebat. Nabi Musa ni janggut dia tipis-tipis je, tapi jembeng lah. Bila kata gitu, dia kata aku ni dipilih kerana sebab kambing dulu, piara kambing, sobar kerana gereng kambing ni tadi. Kalau tapa mati je kambing ni. Tapi dia tak tapa, dia letih nak cari seekor ni, letih. Jadi bila kata Samuel ni tadi kehilangan kambing, maka dia telah jalan cari kambing, bertemulah rumah Samuel. Bila dia masuk tanya rumah Samuel, salam ketiga tu serupa juga, Assalamualaikum. Tanya Samuel, ada nampak tak kambing? Maka minyak dalam tanduk tadi gelegak, glug. Pahelah Samuel baru kata, dia ni lah orang yang boleh jadi, orang panggil apa pelawai bagi Jalut. Ni siapa ni? Tolut. Tolut. Tak cerita tentang Daud lagi. Jadi Tolut. Bila Tolut ni dilantik, Tolut ni lah bila jelawan dengan siapa? Dengan Jalut. Tolut ni tadi, dia kelebihan dalam diri dia ni tadi, bila dia pelihara kambing, dia bila serigala mari nak makan kambing dia pandai melempar apa? Lempar batu. Lempar batu. Boleh sampai batu ni kena kepada siapa? Kepada serigala boleh mati. Jauh tak ke mana pun lepas asal kena mati. Kekuatan dia tu. Di mana kata kelebihan dalam diri dia. Bila mana kata gitu, dia ni tadi berlawanlah dengan, bila dia dapat ketika tu boleh berlawan dengan Jalut. Samuel lantik dia jadi kepala bagi metak untuk puak-puak yang nak lawan dengan Jalut. Dalam peperangan tu tadi berdepan dengan Jalut dengan tentera banyak, Tolut dengan tentera sikit je. Tapi bila mana berperang, ketika tu maka Jalut telah mari. Orang panggil, orang zaman dulu siapa yang jadi kepala ataupun raja dan sebagainya, maka dia akan duduk depan. Dan bila kata dalam peperangan orang dulu, ramai-ramai ni hantar orang, sore dan sore gomo. Siapa menang? Hantar 2-3 kali hantar orang, siapa gomo, siapa yang menang. Nak tambah orang panggil semangat, gerai. Pasal perang ni dia kena geram. Kena gerai baru boleh nak lawan dengan orang sebelah sana tu. Orang tu menang. Sini gerai. Sini menang. Orang sana gerai. Lepas tu yang ketiga. So, lepas tu barulah perangai berlaku. Jadi waktu tu Jalut mari. Buatmu mari. Siapa yang boleh nak lawan dengan aku? Jalut ni tubuh besar, sehat dan sebagainya. Dia ketua lagi dan pandai. Perang ni orang panggil pedai dengan tombak, dengan anak panah pandai. Tapi Tolut ni pasal dia ni orang panggil apa? Dia pandai dengan batu ni tadi. Mari depan, umur dia ketika tu muda lagi. Umur dia muda-muda lagi, dia tak ada tua mana lagi. Pasal dia kambing ni. Jadi mana kata dia depan situ, orang Samuel panggil lah, siapa-siapa mari boleh ke depan. Maka dia lopak mari Tolut ni. Maka dia mula dekat dengan Jalut. Dia ada tangan dia ada 5 ketul batu. Dalam kitab tafsir kata 5 ketul batu duk pegang. Mari Jalut dah dekat dah, wak dia lepar. Bukan sekadar kena tu tadi membawa kepada apa? Pecah. Mana kena dalam riwayat kata kena dahi dia. Dahi dia pecah dulu. Pecah. Tak ada nak lepar lagi 4 utir. Lepar seutir tu pecah dahi ni. Sampai Jalut. Maka dia mari dekat nak beri gerai puak-puak Jalut ni tadi dah. Mari dekat dengan Jalut, eret kepala moleh. Rah. Pegai kepala tunjuk pada orang Jalut, lepar. Bila lepar tu tadi, orang Jalut jadi takut lah. Metak dia, ketua dia ni mati kena budak. Dengan budak lagi. Bukannya orang tua sangat, budak lagi. Maka mula nak mundur lah. Nak undur, maka tentera-tentera Tolut ni tadi serai. Menang. Waktu dia nak jadikan orang yang depan tadi, nak jadi lawan dengan Jalut ni tadi, Samuel ni tadi telah lantik. Samuel telah lantik. Siapa di kalanganmu ni tadi, kalaulah jadinya apa orang panggil, kalau menang boleh kahwin dengan anak aku. Boleh kahwin dengan anak aku. Maka Tolut ni tadilah boleh kahwin dengan siapa? Dengan anak bagi Samuel. Kemudian riwayat kata setengahnya di situ bukannya Tolut, tapi Daud sendiri.
Kisah ada ceritanya di situ adalah Daud sendiri. Jadi yang di atas tu bukannya Samuel, tapi atas tu iaitu Tolut. Jadi Tolut yang mengatakan kata siapa yang boleh berdepan, sebab itu Abu cerita tadi ada dua. Nampak kata ada kisah dua deh. Tolut ke Jalut deh, Tolut ke Jalut, sebab ada riwayat. Dua khilaf di situ. Jadi mana kata ada setengah kata yang meriwayatkan itu tadi, siapa yang boleh mari ke depan lawan dengan Jalut ni? Ketika tu siapa yang kata tu? Iaitu Tolut yang kata. Pasal Tolut dia jadi orang besar, jadi raja ketika tu, jadi pemerintah, boleh bagi orang perang. Tapi dalam orang perang tu tadi ada Daud. Tapi ada juga riwayat kata yang mengatakan tu iaitu Nabi Samuel sendiri. Lepas tu Tolut mari. Itu Tolut dengan Jalut perang situ. Tapi yang ceritanya yang banyak masyhurnya iaitu yang mengatakan siapa boleh mari ke depan. Itu Tolut. Tolut ni masuk dia dalam perang, dia metak juga, tapi dia tak berdepan dengan Jalut ketika tu tadi tu. Dia duduk belakang. Marilah budak melompat, maka dia kata apa? Kalaulah menang, maka dia boleh kahwin dengan anakku. Boleh kahwin dengan anakku. Ketika tu siapa? Tolut ni dia jadi raja. Raja bagi pihak dia lah. Jalut ni sebelah gelegu lawan. Mana kata bila kata gitu, bila semelih tekak si Jalut, maka Daud ni tadi. Masyhur kita tentang masyhur. Masyhurnya iaitu Jalut, iaitu Nabi Daud. Daud ni tadi menang. Walaupun Tolut ni dia ada anak. Anak dia lah orang patutnya jadi pengganti, tapi kerana lafaz tubik dah daripada Daud, daripada Tolut, siapa yang boleh mengalahkan Jalut, maka dia akan kahwin dengan anakku. Ketika tu Tolut adalah raja. Maka masa panjang Tolut mati. Bila Tolut mati, maka orang-orang ketika tu dengar perkataan daripada Tolut, maka lantiklah si Daud jadi raja. Di situ pecah antara orang jadi puak. Orang yang suka dengan Daud ada satu grup. Ada seorang yang suka dengan anak bagi Tolut, maka jadi satu grup. Bila satu grup ni ada juga nak balah, tapi Allah SWT menyatukan mereka semula, kekuatan jadi dalam situ. Jadi bila kata Daud ni tadi, dia jadi pemerintah, jadi raja, maka adalah kelebihan yang Allah SWT bagi kepada dia. Bukan sekadar dia Nabi Daud ni, dia sekadar Nabi lagi Rasul. Ketika dia lawan dengan Tolut tu tadi, Jalut tadi, iaitu umur dia dalam 20 tahun. Umur dia 40 tahun, Allah SWT telah ambil dia jadi Rasul, mendakwah di atas kaum dia kepada agama Allah SWT. Bila mendakwah kaum dia tadi, kerana dia ni adalah raja, raja dalam ketika tu, maka tidak ada serupa dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain iaitu orang pakat menentang. Orang pakat menentang pasal apa? Bawa agama baru. Sembah Tuhan tokong patung-patung dan sebagainya. Tiba-tiba mari Nabi ajak kepada Tuhan yang satu. Tak boleh lawan. Tengok Nabi Hud dulu, Nabi Soleh dulu, Nabi Ibrahim sendiri, kisah-kisah yang kita cerita panjang lebar dan Nabi-Nabi dulu. Lawan sebab apa? Sebab mereka tu adalah orang biasa tapi dilantik jadi Nabi. Adapun Nabi Daud ni, dia bila mana telah dijadikan sebagai raja, pemerintahan, orang nak lawan tak boleh dah lah. Takut. Bila takut? Takut dia pasal dia ada bawah dia ada tentera. Bila tentera nampak lawan, mu ni lawan, aku ajak kepada tauhid, mu lawan, maka hukum bunuh boleh. Tapi Daud tak adalah sampai lagu tu, tapi perasaan yang ditanai oleh Allah Taala dalam jiwa umat dia ketika tu, iaitu takut, hormat, bangkit tinggi Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah SWT pula dan nak memuji Nabi Daud ni tadi, maka Allah SWT sematkan dalam surah Saba. Dalam surah Saba, maka kita tengok dalam ayat yang ke-10, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu ubi ma'ahu wa tayra wa anna lahul hadid. Maksud dia ayat yang ke-10 daripada surah Saba, dan kami sungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam limpah kurnia daripada kami, sebagai kami berfirman, hei gunung-gunung, ulangilah mengucap tasbih bersama dengan Nabi Daud, dan hei burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengan Nabi Daud. Dan kami juga telah
telah melembutkan besi baginya Nabi Daud. Jadi mana kata di sini ada 3-4 nikmat yang Allah SWT bagi kepada Nabi Daud AS sebagai mukjizat, yang mana Allah SWT tegaskan dalam ayat yang ke-10 daripada surah Sabah, iaitu sifat Nabi Daud ni, dia dah jadi raja tapi dia masih lagi tidak ada sifat raja yang terdahulu, zolim, ghalid, orang panggil boroh, habiskan harta, betino dan sebagainya. Tapi dia raja yang bertauhidkan Allah SWT, maka dia ni amalan dia pagi tengah orang panggil siang berpuasa, malam beribadat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, puasa yang terlebih utama sekali yang dikasihi oleh Allah Ta'ala iaitu puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Sampai bila? Sampailah mati. Kalau kita nak amalkan tu boleh tak? Syariat diri kita boleh. Nak amalkan boleh. Kita berterusan puasa buka sampai bila-bila tak apa. Tak ada masalah untuk diri kita. Orang panggil mazhab kita, mazhab Syafi'i ini tak ada jadi salah. Boleh, dibolehkan. Lepas tu Nabi Daud di malam hari beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia ni jadi hakim. Dia jadi raja. Bila orang mengadu masalah ke dia, maka dia kena selesaikanlah masalah rakyat dia. Itu di antara kelebihan mukjizat yang Allah SWT nakalkan dalam Al-Quran. Kata Nabi Daud ni, bila kata dia ni dihadiahkan oleh Allah SWT, iaitu suara yang lunak merdu. Kalau orang-orang dulu, orang tua-tua kata orang ni suara sedap, pergi tengok takut dia selit buluh perindu. Satu di mana? Di hidung, satu lagi di celah gigi. Orang panggil buluh perindu. Ambil di mana-mana di buluh. Buluh ni kalau kita pergi satu perdu tu ada setih, ada sepohon. Kocok gedeg. Lain duk senyap. Tu orang panggil buluh perindu tu ada. Boleh tengok tak? Boleh tengok lah. Tapi kena cari, kena gila kepada benda tu lah. Gila kepada batu permata, gila kepada buluh perindu, saing dengan puak-puak hak jenis tu. Adalah pengajian dia. Sampai dalam buluh tu tadi belah ada 2. Maka tu boleh kerak sikit bawah hidung, kerak sikit bawah di gigi. Suara kita mula asal tak molek, tapi bila sebut benda tu, dikena benda tu dia jadi molek. Supaya orang panggil apa kalau kita rasa kita ni nak bui pahal buluh perindu ni dah, iaitu bila kita letak pipik di mulut kita, pipik pipik dah. Bila letak di situ musik dia jadi lain. Kalau kita tak letak gitu ya. Tapi bila letak pipik, musik jadi musik lain. Jadi bila kita letak di celah gigi dan hidung kita, kerana nyawa masuk di hidung, lepas tu kita tubikkan di mulut bila bersuara. Jadi suara kita bertepuh dengan benda tu, dia jadi musik back lain sikit. Tu orang panggil buluh perindu. Tapi Nabi Daud AS ni dia tidak begitu. Asal kejadian dia, iaitu dia memang jadi dibui oleh Allah Ta'ala suara sedap. Bila suara sedap, mana kata gunung ni tadi dia ada zikir-zikir yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Gunung, laut, matahari sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ini kita kena tahqiq pergi dalam hati kita. Pohon kayu, burung-burung, ayat-ayat, serati-serati, apa saja makhluk yang bernyawa, semua bertasbih kepada Allah SWT. Hanya cara mereka bertasbih kita ni tak tahu. Tapi bila mana Daud ni tadi bila bertasbih, subhanallah, sedap. Sampai Tuhan suruh gunung ikut sekali bertasbih dengan Nabi Daud. Nabi Daud berulang-ulang Nabi Daud berzikir, bertasbih tu tadi, gunung pun berzikir. Burung sendiri kalau tengah terbang, riwayat kata boleh jatuh. Dia dengar terbang, dengar Nabi Daud baca kitab Zabur, maka terhenti. nak gibas sekali lagi tak boleh. Hak duduk keliling Nabi Daud, bila Nabi Daud baca kitabullah, iaitu Allah Ta'ala wahyukan kepada dia Zabur, maka bila baca, burung hak menyawa tu dia boleh berhenti menyawa. Pasal menyawa ni kalau kita pun nyawa kita, orang panggil kadang-kadang kita menyawa ni ada musik juga, tapi nak teliti dengar tu tadi sampai kita tak sih menyawa, nak dengar betul-betul. Burung ni tadi sampai dia berhenti menyawa, boleh mati. Air sungai, kalau Nabi Daud dia baca kitab Zabur di tepi sungai tadi berhenti.
Tak sih mengalir. Ikan-ikan naik, ulu pala. Tengok Nabi Daud membaca kitab Zabur. Kelebihan yang Allah SWT bagikan, mukjizat yang Allah SWT bagikan, di antaranya apabila Nabi Daud bertasbih, gunung, bukit, pohon. Di sini ayat kata gunung saja. Di gunung tu kena faham lah, ada pohon kayu, ada batu, ada apa-apa di gunung tu, semualah. Gunung sendiri, tanah di gunung tu sendiri bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud alaihissalam. Burung-burung, apa yang mana kata? Itu orang panggil, kita Allah Taala suruh ayat kata burung saja. Ayat masuk tak? Masuk sekali lah. Apa saja binatang-binatang bila bersama dengan Nabi Daud terhenti. Terhenti balik dengan kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam. Bila kata gitu, apa lagi? Iaitu Allah Taala bagi kepada Nabi Daud, dia boleh melembutkan besi. Lembutkan besi asalnya biji besi dia. Biji besi ambil Nabi Daud pergi, lepas tu Nabi Daud boleh bentuk dia. Nak buat lagu mana boleh. Walaupun Nabi Daud ni sebagai raja, kalau kita raja sekarang ni dia makan duit rakyat. Rakyat menguduk bagi apa hasil dan sebagainya naik sampai ke raja tu Tapi bila kata Nabi Daud, dia tak makan duit rakyat, dia tak makan, dia kerja sendiri. Sebab Allah Ta'ala bagi kelebihan dia bila pergi biji besi, dia boleh buat jadi besi, lepas tu nak buat jadi pedai, dia pakai tangan dia saja. Pakai tangan dia saja. Adapun Zulkarnain dulu dia boleh juga, dengan melembutkan besi, dia boleh juga. Tapi Nabi Daud ni tadi dia boleh melembutkan besi. Adapun anak dia iaitu Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia boleh melembutkan tembaga. Temaga tapi Nabi Daud ni tadi dia boleh besi. Dia cari makan, bila buat baju besi untuk perang dan sebagainya, dia jual, orang bagi duit, tu digunakan untuk makan. Adapun kerajaan dia tadi yang besar ni tadi, dia tak ada gunakan duit kerajaan, nak makan di situ. Jadi ulama-ulama kata Allah Ta'ala bagi nikmat kepada Nabi Daud ni tadi 9 perkara. 9 perkara. Satunya Allah Ta'ala jadikan dia nubuah, Nabi. Dua dia ada kuasa. Orang panggil jadi ada kekuasaan lah, raja. Lepas tu dia ada tentera yang sentiasa mentaati kepada dia. Lepas tu suara yang sedap. Lepas tu kitab Zabur tu ceraklah Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Daud sebagai mukjizat ketandaan dia sebagai Nabi lagi Rasul. Lepas tu Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Ilmu yang mana orang lain ketika tu tak boleh. Lepas tu dia ni pandai dari segi untuk menyelesaikan masalah. Kerana dia sebagai hakim, apa saja masalah dia pandai pelepas. Dia pandai pelepas. Dalam masalah orang mengadu, kalau orang balah nak tuju kepada siapa yang benar ni tadi, dia ada ilmu dalam masalah tu. Lepas tu tubuh badan dia kuat. Lepas tu dia ni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hakim lagi adil. Lepas tu dia boleh melembutkan besi. 6-7 perkara ni lah. Jadi daripada Nabi Daud ni alaihissalam ni tadi, ceritanya dia tak ada lepas dalam keturunan atas daripada ketika dia bersama dengan perang dengan Jalut tu tadi, habis cerita. Lepas tu dia memerintah sampai kepada dia boleh anak, iaitu Sulaiman. Daripada Sulaiman, Sulaiman ada dua orang anak, iaitu pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Keturunan dia bukan mana kata buruk orang anak ni mari lepas dari Sulaiman terus kepada Isa, tak. Daripada Sulaiman ada keturunan sampai kepada Nabi Isa. Daripada Sulaiman juga keturunan lahir Nabi Zakaria. Daripada keturunan Zakaria ni lahir Nabi Yahya. Ni sebelah kepada Nabi Sulaiman daripada keturunan Nabi Daud alaihissalam. Daud dia keturunan kepada Yahuza. Dia ni anak kepada Farish. Farish ni pula anak kepada Yahud pula anak kepada Aram pula anak kepada Amirnara. Lepas tu Amirnara anak kepada Hashmun anak kepada Samun anak kepada Boaz anak kepada Ubaybid anak kepada Ubaybid iaitu Yaish lah bapa kepada Daud alaihissalam. Jadi keturunan daripada
Yahuza ni anak kepada Yakub. Daripada Yahuza anak pada Yakub ni nak sampai kepada Nabi Daud ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 keturunan baru sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Yakub, Yahuza 9 keturunan baru sampai kepada Nabi Daud. Nah, ni sebelah Yahuza. Mungkin minggu depan kita akan cerita tentang Lawi pula. Lawi ni dia ada anak Imran anak dia iaitu Musa dan Harun. Ataupun kita turun ke bawah daripada keturunan Nabi Daud iaitu Nabi Sulaiman. Tengoklah nanti Abu Benan Abu tinggal mana dah. Jadi orang panggil cerita tentang Nabi Daud ni tadi, kelebihan yang kita tengok. Kenapa dia dapat kelebihan gitu lalu? Dia ni adalah anak para nabi, para rasul. Lepas tu dia keturunan dia ni mari pada Yakub. Yakub ni kita kena ingat dia ni anak pada Ishak. Ishak ni anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia kahwin dengan anak pak saudara dia. Anak pak saudara orang panggil sepupu dengan siapa ni tadi? Dengan Sarah. Sarah ni kita kena ingat cerita ni pasal Abu buat cerita ni nak belakang ni nanti. Belakang apa? Cerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad dan orang-orang yang sekitar dengan Nabi Muhammad. Siapakah dia? Keturunan-keturunan yang menentai Nabi ni tadi. Sampai kepada kita zaman sekarang ni, Yahudi, Nasara, Kristian, Buddha dan sebagainya. Abu cerita daripada asal tu, Abu nak cerita tentang belakang tu Nabi Muhammad tu nanti. Tapi kalau kita cerita ingat tak apalah, Abu ulai-ulai semula Makna kata, kita kena ingat bahawa kata Sarah ni orang yang paling jangak di antara 4 atau 5 orang paling jangak dalam dunia daripada dulu sampai hari ni. Satunya siapa ingat lagi? Tak ingat. Nabi Hawa, isteri kepada Nabi Adam alaihissalam. Tak patut dia dihuduh mari syurga tu orang panggil jangaklah dia. Lepas tu yang keduanya Sarah ni. Jangak dia gitu lalu. Lepas tu orang jangak ni, biasanya orang dalam jangak dia ni, dia ada kelebihan. Bukan sahaja jangak dia. Lepas tu dia kahwin dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim pula, mari keturunan dia, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Orang panggil Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, dia tidak ada kekurangan dalam diri dia. Kejadian dalam tubuh dia, tak ada kekurangan. Tapi pemberian Allah Ta'ala ketika dia ni, Allah Ta'ala nak beri lebih ke apa? Allah Ta'ala tubikkan dalam diri dia ke apa? Jadi keturunan yang cantik, lahir Yusuf, Bunyamin, sini ni Yahuza pun jangak juga, tapi nak lawan Yusuf tak ada lah. Yusuf ni sampai orang Tina kata dia ni malaikat bukannya manusia, malaikat tu potong tangan tu Lepas tu mana kata Yahuza jangak tak? Jangak juga, tapi tak adalah jangak seperti Yusuf. Tapi bila Yahuza belakang anak dia 9 orang ni tadi, cucu cacak dia tadi, lahirlah Daud. Maka Daud ni kelebihan yang Allah Ta'ala tubikkan daripada keturunan Nabi ni tadi, iaitu suara. Suara dia, ilmu dia, ni 9 daripada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Daud. Inilah orang panggil Nabi yang paling banyak mempunyai kelebihan. Nak banding Nabi kita? Nabi kita ni lebih banyak lagi lah. Nanti kita akan cerita tentang Nabi kita. Mudah-mudahan kita cerita tentang Nabi Daud ni kita kena ingat. Lepas tu kita kena kasih tentang Nabi Daud. Kerana apa tuan-tuan? Kisah Nabi Daud ni tadi Allah SWT maktubkan dalam Al-Quran. Sebenarnya Allah SWT nak buat tazkirah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita ni dia banyak pancaroba. Orang panggil susah dalam mendakwah manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran ni kisah tentang Nabi-Nabi terdahulu, orang-orang yang jahat, orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala binasakan dan sebagainya. Nak bagi didik diri Nabi SAW. Bagaimana? Di antaranya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat dalam surah Sad, iaitu ayat ke-18. Wasbir ala ma yakulu wazkur abdana Dawuda zal'id innahu awwab. Allah Ta'ala kata bila mana orang kafir, tak kira Quraisy mula maki Nabi, mula hina Nabi, Allah Ta'ala boyak pada Nabi SAW, sabarlah wahai Muhammad terhadap apa sahaja yang mereka kata. Mereka nak kata mu gila,
nak kata muni sihir, nak kata gapo sekalipun kepada Nabi Muhammad, maka mu sabarlah. Dan ingatlah akan hamba kami iaitu Nabi Daud yang mempunyai kekuatan dalam berpegang dengan agama Islam, bertauhidkan Allah, beriman dengan Allah, kejak sungguh. Walaupun dia kaya, walaupun kelebihan yang banyak yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia kejak dengan Islam, dengan agama Allah. Lepas tu Allah Ta'ala beri didik Nabi SAW, turutlah kesabaran dan juga berpegang dengan agama yang dibuat oleh Nabi Daud. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, sesungguhnya ia Nabi Daud adalah sentiasa rujuk ataupun kembali bertaubat kepada kami dengan bersabar, mematuhi perintah-perintah kami. Itu Allah Ta'ala royak pada Nabi SAW. Sebab itu Nabi kita ni dia jadi lebih. Dia jadi lebihnya Allah Ta'ala tazkirah dia dengan kisah-kisah. Ada pun macam Nabi Ibrahim, dia ada juga suhuf. Suhuf orang panggil yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ibrahim, dan ada juga Nabi-Nabi lain. Maka dia cerita-cerita yang Allah Ta'ala cerita tu dalam kitab-kitab mereka, dalam suhuf mereka, tak ada berbentuk nasihat yang sepenuhnya. Adapun Nabi kita yang terakhir ni, Allah Ta'ala cerita Nabi Adam gini, Idris, Nuh, Saleh, sampai maka Nabi kita punya pemahaman sifat dia dan sebagainya untuk menjalankan dakwah ni sempurna. Sebab itu pendakwah yang sempurna sekali Nabi SAW. Nabi dulu hidup dia pandang masa, lepas pada dia berdakwah orang Islam, habis Islam apa? Telah bangkit Nabi lain pula. Lepas Nabi lain pun hidup walaupun menentang dengan apa-apa halangan ketika tu, dapat beragama orang pengikut-pengikut dia, lepas tu habis mati. Tak ada. Tapi Nabi kita, dia berpengalaman. Tengok kisah-kisah Nabi-Nabi ni tadi, maka dia buat rebuk. Duduk Mekah 13 tahun, duduk Madinah 10 tahun, 23 tahun, tapi dia buat susunan sampai sekarang ni kita jadi orang Islam lagi. Dulu tak ada. Ni 1443 dah kita sengih dengan Nabi, kita masih Islam. Adapun Nabi dulu, hidup dia, mati pengikut dia, beribun. Tak ada lah. Tapi Nabi kita ni pasal Allah SWT sendiri cerita, lepas tu dia sendiri pengalaman dalam kehidupan dia sendiri, lepas tu dia yang kelebihannya dari Nabi-Nabi lain. Nabi kita ni apa? Dia antaranya isteri dia pun sokong, anak dia pun sokong, menantu dia sokong, cucu dia sokong, maka kekal, boleh bertahan lama. Kita mengaji pun kita sore, majlis pun kita sore, anak tak tahu ke mana, bini tak tahu ke mana, mati kita tak majlis lah keluarga kita. Jadi kita hubung dalam pengajian pula.